Assalamualaikum Ustazah. Nama saya Tengku Nurul Anis Afifah binti Tengku Amir Amran. Saya dari Kumpulan 4. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk peranan terma masyarakat India dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Untuk pengenalan, menurut Zawiyah Haji Mat dan Masyitah Sulaiman, masyarakat India telah muncul di Asia Tenggara pada kurun pertama Masihi lagi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan catatan di dalam kitab Ramayana yang menyebut Asia Tenggara sebagai Sirvarna Bumi dan Sirvarna Vipa. Sirvarna Bumi bermaksud bumi emas. Sirvarna Vipa bermaksud semenanjung emas. Ini merujuk kepada Asia Tenggara sebagai sumber ekonomi terbesar pada zaman itu yang menjurus kepada aktiviti perdagangan secara meluas. Aktiviti perdagangan telah meluaskan pengaruh tamadun India di kawasan tersebut. Seterusnya, konsep etika dan peradaban. Pertama sekali, konsep etika. Etika dapat dilihat daripada perbuatan seseorang itu dalam menjalani kehidupan mereka. Masyarakat yang beretika mempunyai akhlak yang baik. Ini dapat dilihat daripada nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh seseorang individu itu dalam menjalani kehidupan mereka dalam sesebuah masyarakat. Konsep peradaban. Konsep peradaban dapat dilihat melalui tahap kemajuan sosial dan budaya sesuatu bangsa tersebut. Konsep peradaban dapat dilihat melalui 3 fasa. 3 fasa tersebut ialah pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Assalamualaikum, nama saya Nur Atika Bukit Malaysia. Nombor kad matrik 200099935. Hari ini saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun India dari segi kepercayaan dan juga kesusastraan terhadap etika dan peradaban. Baiklah, saya akan menceritakan tentang sumbangan tamadun India dari segi kepercayaan terhadap etika dan peradaban. Pertama sekali, sumbangan dari segi konsep Tuhan dan reti mutlak. Konsep Tuhan atau reti mutlak diterima oleh pelbagai sistem India, terutamanya dalam kumpulan Vedistik. Vedistik menamakannya konsep Tuhan ini sebagai Sunya, manakala bagi cendekiawannya, Sankhya menggelarkannya sebagai Purusha. Dari segi persekolahan, sekolah yoga menyebutnya sebagai Iswara dan mazhabnya mengagungkannya sebagai Siya. Kepercayaan pada Tuhan ini merupakan inti dalam kumpulan Ortodoks India. Seperti itu juga dalam peradaban Malaysia, kita boleh mengaplikasikan tentang konsep ketuhanan, dan sebagai contoh kita boleh lihat daripada prinsip pertama hukum negara, konsep ketuhanan diutamakan dalam usaha melahirkan masyarakat dalam peradaban Malaysia. Konsep agama dan ilmu pengetahuan. Terdapat ajaran yang disebut dalam Baghdad Khita dan kitab-kitab lain yang elok jadikan panduan dalam usaha untuk membina peradaban dalam Malaysia. Kitab ini menggabungkan jalinan pengetahuan dan perbuatan, terutamanya bakti. Ia menegaskan pengetahuan adalah tunggak utama bagi kemajuan. Kita mesti berusaha setiap masa untuk memperoleh pengetahuan yang memudahkan kita mengetahui pergerakan dunia. Kemudian berkenaan konsep etika dan moraliti. Dari segi etika, sumbangan tamadun India dapat dilihat pada zaman Upanishad. Terdapat konsep etika tentang moraliti yang berkisar pada kebaikan dan kejahatan. Dalam kitab Upanishad, aspek-aspek ini tentang kepercayaan, pengetahuan, hasrat realisasi dan austerity yang disebut berulang-ulang kali. Meditasi akan membawa seorang itu menyedari diri sendiri. Dalam konsep peradaban Malaysia, rakyat yang berbilang kaum dan bangsa perlu menyedari diri sendiri dan mengetahui peranan mereka dalam negara berbilang kaum. Jika segala aspek yang tertera dalam ajaran moral dan etika daripada sumbangan tamadun India ini dipegang, nasionalisme di negara kita dapat dipelihara. Saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun India dari segi kesusastraan terhadap etika dan peradaban. Dari segi konsep bahasa dan peradaban, kita tahu bahasa adalah alat komunikasi yang merupakan tonggak penting dalam bentuk kehidupan berbudaya. Aspek ini bukanlah baru kerana ia wujud dalam tamadun manusia sejak dahulu kala lagi. Walau bagaimanapun, bahasa mengutamakan proses pencapaian kemahiran asas, namun ia boleh melahirkan individu yang seimbang dari segi aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi. Keseimbangan ini boleh membantu individu dan juga masyarakat dalam melahirkan peradaban yang stabil dari segi rohani maupun metafizik. Ini makna bahawa strategi pendidikan bahasa dapat membawa reformasi yang positif. Dia dari segi konsep kesusastraan dan peradaban, kita boleh lihat kesetaraan negara boleh melahirkan peradaban yang baik.
Menurut Max Muller berkata, sastra purba India membuka lembaran baru yang disebut sebagai pendidikan manusia yang tiada tandingannya. Sebagai contoh, kita melihat daripada segi ajaran sastra Lirdia, Veda, Upanishad, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita dan lain-lainnya yang memperkayakan tamadun bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia ini juga memiliki kajian sastra yang relevan bagi peradabannya. Kesusastraan India sebenarnya boleh diselitkan untuk membina satu peradaban di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatia dan saya akan membentangkan tentang sumbangan tamadun kepada pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat India, iaitu dari aspek budaya. Di dalam aspek budaya, kita dapat lihat bahawa tamadun India telah menyumbang kepada pembentukan etika dan peradaban kepada masyarakat India pada masa kini. Budaya merupakan salah satu aspek yang telah disumbang daripada tamadun India dan segelintir masih lagi diamalkan oleh masyarakat India pada zaman moden ini. Melalui aspek budaya ini, kita dapat lihat dari segi perayaan yang masih lagi diamalkan sehingga kini. Hari Deepawali sebagai contoh, ia merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut agama Hindu di seluruh dunia dan di Malaysia ia merupakan hari cuti. Perayaan Deepawali ini disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil, iaitu antara bulan Oktober dan juga November. Ia juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Pada hari tersebut, amalan ziarah menziarahi antara ahli keluarga dan sahabat handai akan dilakukan. Di sini, kita dapat lihat bahawa perayaan Deepawali ini dapat mengeratkan lagi hubungan persaudaraan, hubungan antara kejiranan dan sahabat handai. Seterusnya, melalui perayaan Thaipusam pula, ia adalah salah satu perayaan yang terpenting bagi masyarakat India. Bagi penganut yang beragama Hindu ini, Thaipusam merupakan hari untuk menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat, iaitu bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas. Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa. Dalam tempoh sebulan itu, mereka akan berpuasa dengan makanan, sayur sehari sekali dan sentiasa mengunjungi kuil. Dan 24 jam sebelum menyambut Thaipusam, mereka akan berpuasa sepenuhnya. Di sini kita dapat lihat bahawa amalan berpuasa ini ada sedikit persamaan dengan amalan umat Islam. Masyarakat India juga telah bernazar akan membayar nazar mereka pada hari Thaipusam tersebut, iaitu melalui perayaan ini kita dapat lihat bahawa konsep etika seperti kepercayaan kepada Tuhan dan taat kepada agama telah diwujudkan. Seterusnya beralih kepada aspek cara hidup masyarakat India, iaitu cara hidup pertama yang disumbangkan daripada tamadun India adalah sistem kasta. Sistem kasta ini merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India, di mana sistem kasta ini terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu Brahmin, iaitu golongan ahli agama, Kshatriya, iaitu golongan pertahanan, dan golongan perekonomian dikenali sebagai Vaishya, dan akhir sekali peringkat paling bawah kasta adalah kasta Shudra, iaitu dikenali sebagai hamba abdi. Namun, pandangan ini sedikit demi sedikit telah dimansuhkan dan sistem kasta ini tidak lagi diamalkan pada zaman moden ini. Kini masyarakat India telah menjadi sama rata dan menghormati antara satu sama lain. Adab sopan santun turut diamalkan oleh masyarakat India pada masa kini. Begitu juga dengan kedudukan wanita yang dahulunya tidak dititik beratkan dan dipandang rendah. Namun, pemikiran manusia semakin berkembang dan kedudukan wanita pada masa kini dimartabatkan dan tidak dipandang rendah lagi. Akhir sekali, saya ingin menerangkan tentang aspek perkahwinan, di mana budaya yang dapat dilihat melalui aspek perkahwinan ini adalah seperti adat parisam. Adat parisam ini adalah pemberian hadiah yang dijalankan lebih awal kepada hari perkahwinan, dan dalam masyarakat India, parisam umpama sebuah majlis pertunangan, iaitu di mana pihak pengantin lelaki akan menyediakan beberapa jenis hantaran dalam jumlah ganjil, dan hantaran ini akan disediakan oleh wanita
yang sudah bersuami sahaja dan ini dipanggil sebagai cumanggali. Budaya ini sedikit sebanyak mempunyai persamaan dengan budaya masyarakat Melayu. Pada masa yang sama, pengantin perempuan menulis sesuatu dengan menggunakan kunyit sebagai meminta restu daripada Tuhan mereka. Etika menghormati antara satu sama lain dapat dilihat apabila rombongan pihak lelaki meminta restu daripada pihak pengantin perempuan sebagai tanda hormat mereka. Dan selepas kahwin, kita dapat dilihat bahawa terdapat beberapa adat juga yang dijalankan oleh masyarakat India ini. Sebagai contoh, selepas berlangsungnya sesuatu perkahwinan, antara adat tersebut ialah pengantin perempuan dikehendaki pergi ke rumah pengantin lelaki sebagai tanda hormat mereka kepada suami apabila mereka disahkan sebagai suami isteri. Mereka akan dihidangkan dengan secawan susu dan juga buah pisang, di mana kemudian pengantin lelaki pula dikehendaki pergi ke rumah pengantin perempuan selama 3 hari, iaitu di sini kita dapat lihat bahawa persefahaman antara mereka adalah penting dan juga hormat menghormati antara sesama keluarga. Dan pada masa itu, ibu bapa mertua akan menghormati kedua-dua pengantin dengan mengadakan jamuan. Dan akhirnya, pengantin perempuan akan dihantar ke rumah pengantin lelaki untuk meneruskan kehidupan yang baru. Dan oleh itu, kita dapat lihat bahawa etika telah mewujudkan nilai tanggungjawab sebagai seorang anak untuk menjaga ibu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul Haziq bin Zaidi. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang peranan masyarakat India dalam mengekalkan konsep etika dan peradaban ke arah masyarakat yang majmuk. Jadi yang pertama ialah perpaduan. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, perpaduan dan tidak bersatu padu dan sebagainya. Masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun terdapat unsur-unsur kontradiksi ini. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat India yang mengutamakan perpaduan dalam kepelbagaian. Pandangan masyarakat India mula dikembangkan pada tamadun Hindu dan ianya dapat mengharmonikan kecenderungan berkonflik dan lain-lain unsur kepelbagaian dunia dan fenomena. Jadi pandangan masyarakat India ini telah membenarkan seseorang memilih cara berfikir yang tersendiri dan melakukan tindakan yang sendiri. Sikap menerima kepelbagaian, perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosial budaya masyarakat India memainkan peranan dalam mengekalkan konsep etika dan peradaban ke arah masyarakat yang majmuk. Hal ini terbukti kerana dengan asas pandangan masyarakat India yang menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir, cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ianya bertentangan satu sama lain. Seperti di Malaysia yang mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, asas ini amatlah memainkan peranan yang penting dalam penerimaan adat, budaya dan agama yang pelbagai. Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi hidup perkara untuk wujud bersama, mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Misalnya dalam aspek agama, terdapat pelbagai kepercayaan, amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. Jadi yang kedua ialah tentang politik. Dalam aspek politik, terdapat konsep Raja Dharma atau pemerintah atau kerajaan mempunyai tugas-tugas yang diwajibkan. Ini bererti golongan yang diperintah mempunyai hak ke atas pemerintah atas tugas dan tanggungjawab. Di Malaysia, konsep demokratik adalah konsep yang diterapkan dalam sistem politik. Sistem ini juga mempunyai kesamaan seperti konsep Raja Dharma, iaitu rakyat mempunyai hak untuk memilih atau menggantikan pemerintah atau kerajaan. Ini menjadikan pemerintah dapat melakukan amanah yang telah diberikan dengan penuh tanggungjawab. Masyarakat India yang mengamalkan konsep Raja Dharma dapat mengekalkan konsep etika dalam aspek politik dan menjadikan masyarakat India berperanan dalam mewujudkan peradaban ke arah kewujudan masyarakat yang majmuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Huwaidi bin Syarudin. Pada pembincangan kali ini, saya akan menerangkan satu lagi aspek dalam peranan masyarakat India mengekalkan konsep etika dan peradaban ke arah masyarakat majmuk. Jadi sebentar tadi kita telah dengar daripada Nazarul dua aspek peranan masyarakat India. Jadi saya ingin menambahkan satu lagi aspek, iaitu aspek kekeluargaan.
Masyarakat India mengamalkan sistem keluarga bersama, iaitu joint family. Sistem kekeluargaan ini dibentuk oleh keanggotaan semua lelaki seketurunan, isteri-isteri mereka serta anak lelaki mereka yang belum berkahwin. Manakala bagi anak perempuan, mereka akan menjadi ahli keluarga suami mereka setelah berkahwin. Sistem ini disokong oleh nilai kepentingan bersama serta harta benda keluarga merupakan milik bersama. Antara nilai yang diterapkan dalam sistem kekeluargaan ini adalah nilai kasih sayang, nilai keprihatinan serta nilai tanggungjawab. Bagi nilai kasih sayang, perpaduan keluarga dipelihara dengan kewujudan nilai yang diterapkan dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. Jadi anggota keluarga masing-masing mempunyai nilai kasih sayang terhadap ahli keluarga. Mereka bersama-sama membantu keluarga mereka mempunyai kesulitan dalam mencari harta, sama ada dari segi faktor usia ataupun kecacatan. Seterusnya, nilai keprihatinan. Nilai keprihatinan penting bagi mengekalkan keharmonian sebuah masyarakat. Jadi, kita dapat lihat dalam sistem kekeluargaan ini, masyarakat India menerapkan nilai keprihatinan mereka terhadap ahli keluarga. Seperti yang telah saya beritahu tadi, mereka akan bersama-sama membantu sesama mereka dalam mencari harta, dan jika ada ahli keluarga yang mempunyai masalah dalam mencari harta, mereka akan membantu dalam segi harta, mungkin dari segi pertolongan, mencari ubat-ubatan untuk membantu keluarga mereka. Nilai terakhir yang diterapkan dalam sistem kekeluargaan ini adalah nilai tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap keluarga bermaksud kewajipan yang telah dilaksanakan oleh setiap individu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Jadi, nilai tanggungjawab ini amatlah penting terhadap sebuah masyarakat supaya kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang bertanggungjawab. Masyarakat India telah mewujudkan nilai tanggungjawab ini dalam sistem kekeluargaan mereka. Jadi, kita dapati bahawasanya masyarakat India ni membantu dalam mengekalkan konsep etika dan peradaban bagi masyarakat majmuk. Akhir kata, benarlah aspek kekeluargaan masyarakat India berperanan dalam mengekalkan konsep etika dan peradaban ke arah masyarakat majmuk. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, kami dapat mengenal pasti bahawa masyarakat India kaya dengan adat, etika, moral dan kebudayaan. Masyarakat India juga didapati memainkan peranan yang penting dalam melestarikan konsep etika dan peradaban. Seperti yang kita dapat lihat di dalam masyarakat kita pada masa ini, terdapat pengaruh masyarakat India seperti adat, kebudayaan serta agama Hindu dan Buddha yang dibawa oleh tamadun awal India. Oleh itu, terbuktilah bahawa masyarakat India dapat mengekalkan etika dan peradaban, terutamanya di dalam masyarakat majmuk di Malaysia yang menjurus kepada kehidupan yang harmoni. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.